أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-109. Masih dalam kitab yang kedua, iaitu kitab Faidah I'tiqad. Dan tajuk kita malam ini ialah syafaat. Dalam beberapa kuliah kebelakangan ini, kita banyak cerita tentang alam akhirat. Yang mana cerita tentang alam akhirat ini tak ramai orang yang suka dengar, kecuali bahagian syurga. Cerita tentang syurga ramai orang suka. Cerita pasal neraka kurang orang suka. Cerita pasal mahsyar, pasal timbangan, pasal titian, ni cerita-cerita yang bagi sebahagian orang tak perlu ambil tahu. Sebab apa? Hujah dia kata lambat lagi. Lambat lagi. Kemudian menakutkan, mengerikan. Nanti banyak-banyak fikir, nanti kita jadi lemah semangat. Asyik duk fikir akhirat je, terus kita tak buat kerja untuk dunia. Tapi kita ingat balik, antara orang-orang yang paling kuat semangat dia untuk berjaya di dunia ini termasuklah Rasulullah dan para sahabat dia. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang paling banyak cerita tentang alam akhirat. Jadi sebenarnya apabila kita banyak berbicara tentang alam akhirat ni, dia tidaklah mematahkan semangat kita untuk berusaha di dunia. Sepatutnya dia lagi kuat lagi untuk berusaha di dunia. Jadi sebelum kita masuk tajuk syafaat, nak imbas sikit pelajaran kuliah yang lepas. Cerita tentang hisab. Apakah bukti kita akan dibangkitkan semula? Ada banyak buktinya daripada Al-Quran dan Hadis. Kita petik satu pun dah memadai dah. Maksud surah Al-Waqi'ah ayat 47 hingga 50. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan semula? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan juga? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang terdahulu dan yang kemudian pun akan dibangkitkan. Datuk nenek kita dulu sampailah kepada Nabi Adam akan dihidupkan semula di hari akhirat. Begitulah juga kita dan anak cucu cicit kita sampailah kepada hari kehancuran. Siapa yang pernah hidup di dunia tu, semua akan dibangkitkan. Apakah bukti kita ni akan dihisap? Kita ni akan dibuat kira-kira, akan ditimbang di hari akhirat kelak. Surah Al-Ghasiyah ayat 25 hingga 26. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kamilah yang menghisap mereka. Dia ada kira-kira dia, banyak mana amalan baik, banyak mana amalan jahat, tengok mana yang lebih banyak. Di mana kita akan dikumpulkan dan bagaimana keadaannya? Biasa kita sebut mahsyar, padang mahsyar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih. Bumi yang putih kemerah-merahan, seperti roti tepung yang putih bersih, yang padanya tidak ada sebarang tanda. Maksudnya dekat satu padang, satu bumi, satu mungkin planet lain lah, yang tak ada apa-apa langsung, lincin, dan dia berwarna putih, ada pula sikit kemerah-merahan. Dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 13 dan 14, tak ada dalam nota. Maksud dia pengembalian, hidup semula. Pengembalian itu hanyalah dengan satu tiupan. Nak hidup semula nanti mudah je, dengan satu tiupan, ataupun dengan satu pakitkan, ataupun dengan satu jeritan sahaja. Kita sebut tiupan sangkakala yang kali yang kedua.
Yang pertama tu alam ni musnah. Kali kedua tu kehidupan semula. Dengan satu tiupan saja hidup semula turun. Maka serta-merta mereka hidup kembali di bumi yang putih dan rata. Ini daripada Quran. Quran kata kita akan hidup semula nanti dekat satu bumi yang putih dan bumi tu rata, tak ada apa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim pula. Kalian akan dikumpulkan, dihidupkan semula lah, dalam keadaan tanpa alas kaki. Semua tak pakai kasut, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Belum masuk jawi. Bila kita hidup semula nanti, kasut tak ada, pakaian tak ada dan belum berkhitan. Seolah-olah sama macam kita baru lahir lah. Kemudian baginda membacakan firman Allah, surah Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana kami telah menciptakannya pada awalnya, begitulah kami mengulanginya. Allah cipta kita dulu daripada tak ada kepada ada. Kemudian Allah ulang balik ciptaan tu. Daripada kita dah hancur-hancur dah, jadi debu dah, ada lagi sekali. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Kemudian sambung Nabi, dan yang pertama diberikan pakaian ialah Nabi Ibrahim. Apa kelebihan Nabi Ibrahim ni sehingga dia diberikan pakaian yang pertama? Tak tahulah. Cuma Nabi Ibrahim dia disebut bapa segala Nabi lah. Tak tahu apa kelebihan. Dalam satu hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, Sayyidatina Aisyah, dia kata, aku pernah dengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tak ada kasut, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Aku bertanya, Aisyah tadi tanya, wahai Rasulullah, adakah laki-laki dan perempuan saling memandang? Disebabkan pada hari itu kita ni tidak berpakaian, adakah kita akan tengok orang lain? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, kesulitan mereka jauh melebihi keinginan mereka untuk melihat. Maksudnya tak ada siapa-siapa pun akan tengok orang lain, sebab masing-masing dalam ketakutan, dalam kegusaran. Semua tengah takut apa akan berlaku lepas ni. Jadi tak sempat nak tengok orang lain walaupun orang lain tidak berpakaian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan dan buhman. Tak berpakaian para sahabat tahu, belum dikhitan pun para sahabat tahu. Buhman ni para sahabat tak tahu. Jadi mereka pun bertanya, apa itu buhman? Jawab Nabi, tidak ada bersama mereka sesuatu. Tak ada apa-apa langsung. Sehelai pinggang pun tidak, tak ada apa-apa langsung. Kalau di dunia ni kita boleh berbangga lah, boleh rasa sonok, boleh puas hati lah, dengan pakaian kita yang cantik-cantik, perhiasan-perhiasan kita yang menarik pandangan mata orang, dengan kita punya tanah, sawah, ladang, kebun-kebun kita, dengan rumah-rumah kita yang cantik, dengan kenderaan-kenderaan kita, sijil-sijil, pingat-pingat, piala-piala kita, duit-duit, harta semualah. Bila bangkit nanti tak ada apa-apa dah. Yang ada kita tanpa berpakaian. Jadi masa itu memang orang semua takut. Kalau kita ingat zaman kecil-kecil dulu di sekolah, bila datang doktor kata nak cek gigi ke tengah berbaris tu pun takut lah. Tak berani cakap, ada buat-buat berani je, tapi dalam hati duduk takut. Baru nak kena cek gigi, baru nak kena injek, nak kena suntik, dah rasa risau lah. Hari akhirat nanti lagi kita rasa risau, sampaikan tak sempat nak tengok orang lain dah, walaupun orang lain tidak berpakaian. Tak sempat lah.